أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa Masjid Setia Alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan sayyidul istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah, janganlah kita melupakan untuk membaca satu doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini boleh dibaca ketika duduk tahiyat akhir, selepas kita membaca tahiyat akhir, selepas kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, itu kita teruskan dengan doa ini, iaitu doa yang berbunyi: Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa a'udzu bika min fitnatil qabr wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada tipu daya Dajjal dan tentera-tenteranya. Kita teruskan pengajian tafsir kita pada malam ini, dan kita masuk pada surah yang seterusnya. Kita masuk pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah. Surah yang menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat.
surah yang ke-84, mengandungi 25 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, ataupun ayat-ayat Makkiyah ini juga merupakan ayat-ayat yang diturunkan sebelum berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita masuk pada surahnya. Saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat 5 daripada surah ini, dan muslimin muslimat rahimakumullah mengikuti bacaan saya bersama-sama, mengikuti bacaan selepas saya membaca. Jadi boleh berikuti perlahan-lahan. Saya baca dulu, baru muslimin muslimat ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Insyiqaq. Baik, saya teruskan dengan perbahasan secara ringkas, tafsir secara ringkas bagi ayat-ayat ini, iaitu yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama itu, Idza as-samaa'u syaqqat, yang bermaksud apabila langit terbelah. Yang bermaksud apabila langit terbelah itu iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, berupa terjadinya perubahan pada makhluk-makhluk yang besar. Langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, matahari digulung dan bulan diredupkan cahayanya. Itu di antara peristiwa-peristiwa awal ketika berlakunya hari kiamat, sebelum Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh alam ini, kan, seluruh alam yang kita boleh lihat ini. Jadi itu peristiwa yang permulaan, iaitu apabila langit terbelah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada waktu itu langit itu terbelah. Yang kedua, pada ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, iaitu kerana ia diatur dan ditundukkan oleh Allah Tuhannya, ia tidak menderhakai perintahnya dan tidak akan menyelisihi ketetapannya. Maksudnya langit yang hebat itu pun ada berapa langit? 7 petala langit, kan? 7 petala langit. Sebelum ini saya pernah terangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluasan langit, kan? Nabi kata di antara bumi ini dengan pintu langit yang pertama, maka jaraknya ialah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan jarak di antara bumi dengan pintu langit yang pertama. Ketebalan langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Di antara langit yang pertama
ketebalan, dan di antara permukaan langit yang pertama yang hujung sekali itu dengan pintu langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit yang kedua Nabi kata 500 tahun perjalanan. Antara langit yang kedua dengan pintu langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Balik ni kira sendirilah. Nanti habis ceramah sebab mengira itu kan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, bayangkan betapa hebat dan agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Bahkan seluruh planet-planet yang manusia kononnya dapat melihat dengan menggunakan teleskop yang hebat itu pun, planet-planet itu semuanya masih lagi berada di bawah lingkungan langit yang pertama, yang kita panggil sebagai langit dunia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita tak tahu besar mana langit. Cuma kita tahu Nabi dah bagi tahu begitu, kita hanya mampu mengucapkan subhanallah kan. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam ini dengan penuh kehebatan. Namun dia, yakni Allah itu, zat yang maha agung itu lebih hebat daripada segala penciptaannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kerana langit itu ia diatur dan ia ditundukkan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan sesekali menderhakai akan segala ketetapan yang Allah telah tetapkan pada langit. Tiba masanya langit akan terbelah, akan musnah, akan hancur. Kalau kita belajar dalam Al-Quran juga tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit dalam masa 2 hari. Dan 2 hari itu pada kiraan kita 2 hari, pada kiraan Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun kan, 2000 tahun. Allah menciptakan 7 petala langit dalam masa 2000 tahun, dan langit pada ketika itu kata Allah di dalam Al-Quran hanyalah segumpal asap. Hanyalah dalam, bukan segumpal, hanya dalam bentuk asap. Kemudian Allah pun mencipta 7 petala langit yang disebutkan oleh Nabi keluasan yang sebegitu tadi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau nak bandingkan dengan kita ni kerdil sangat kan. Namun manusia ni walaupun dia kerdil, majoriti manusia itu bersikap dan bersifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia daripada setitis, bukan setitis lah kan. Kalau kata setitis, dalam setitis air mani itu daripada sumber kilang orang lelaki itu, setitis itu ada berbilion dia punya tu yang macam berudu tu lah kan. Ingat lah, tak mengajar sains jarang lah ingat benda ni. Muslimat rahimakumullah kan. Bayangkan dalam setitis, kita tak sampai setitis pun kejadian tu kan. Maksudnya kita satu daripada bilion sel yang cuba bersenyawa tu kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lemah. Air mani tu kalau jumpa di jalan sana, tak ada orang nak ambil bawa balik tak ada orang nak jadikan dia sebagai nak pegang pun tak nak kan. Namun setelah menjadi manusia, diberikan Allah akal yang sempurna, diberikan penglihatan, pendengaran, mulut yang boleh berbicara, akhirnya manusia itu bertindak untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok golongan ini. Sebab itu doa yang saya bacakan tadi, yang Nabi suruh kita baca, terutama bacanya ketika tahiyat akhir, ketika salat bersendirian lah ya. Kalau salat berjemaah jangan baca doa tu, sebab nanti jadi panjang-panjang, kita melambat-lambatkan bersama-sama dengan imam untuk bagi salam. Tidak dibenarkan di dalam salat berjemaah. Kita wajib mengikuti bacaan imam. Bahkan di saat muslimin muslimat membaca bacaan-bacaan sunat ketika tahiyat akhir, iaitu selawat Ibrahimiyah itu, tiba-tiba imam dah bagi salam, maka kita boleh berhenti mana-mana tempat yang sepatutnya. Jangan berhenti tiba-tiba kan. Mana-mana tempat yang sepatutnya dan ikut memberi salam selepas salam pertama imam. Jangan lagi dipanjang-panjangkan bacaan. Kerana jangan risau, bacaan itu walaupun kita tak dapat habiskan dan sempurnakan bacaan, Allah tetap akan kira markahnya. Kerana
kerana kita bukan saja-saja meninggalkan bacaan itu. Kita meninggalkan bacaan sunat itu kerana taat kepada imam, kan? Taat kepada imam. Ni kadang-kadang imam dah bagi salam yang kedua, dia tak bagi-bagi lagi salam yang pertama, dia masih lagi duk membaca tahiyat yang bahagian sunat. Yang bahagian sunat tu, yang wajib lain cerita. Yang wajib kena wajib habiskan sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu kan kena wajib habiskan sampai situ. Yang sunat tengok keadaan. Kalau imam belum bagi salam, baca yang sunat. Kalau imam dah bagi salam, kita wajib bagi salam. Kena ikut imam, jangan menyelisih imam di dalam salat. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada ayat yang kedua itu Allah menceritakan tentang langit yang patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun langit itu hebat, namun Allah yang telah menciptakan langit itu lebih hebat daripada langit lagi. Baik, kemudian pada ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat, yang bermaksud dan apabila bumi diratakan, dan apabila bumi diratakan sehingga tidak ada lagi bangunan mahupun pergunungan, hancur semua sekali, kan, hancur semua sekali. Kita boleh tengok dalam surah-surah pendek ini, bang, surah Az-Zalzalah, kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam tu menceritakan, kan, bagaimana gunung ganang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Gunung ganang pasak kepada bumi, Allah hancurkan, kan. Baik, benda itu berlaku dalam jangka masa yang sekejap sahaja. Jadi sehingga tidak ada lagi bangunan mahupun pergunungan. Gunung pun hancur, ni setakat bangunan lagi lah, kan, hancur semualah. Baik, dan bumi pun menjadi luas sehingga dapat menampung orang-orang yang berada di mauqif, yakni tempat pemberhentian ataupun padang mahsyar, meskipun banyak jumlah mereka. Huraian ni dia nak cerita kepada kita bahawa bumi ni akan menjadi satu kawasan yang kosong, tak ada bangunan, tak ada gunung ganang, kosong. Sehingga kalau sekiranya manusia berkumpul, dia boleh berkumpul semua sekali, kan, pada bumi itu. Tak ada lagi dataran tinggi, semua rata belaka. Tapi kena ingat, nanti bumi ini akan hancur. Kemudian selepas kehancuran bumi, jadi perbincangan para ulama dalam bab berlakunya hari kiamat, di antara berlakunya hari kiamat dengan kebangkitan yang seterusnya, kebangkitan manusia, jaraknya ialah lebih kurang 50,000 tahun. Maksudnya selepas berlakunya kiamat, alam ini akan sunyi sepi daripada sebarang makhluk, kecuali makhluk yang Allah dah tentukanlah, kecuali Allah, makhluk yang Allah dah tentukan, kecuali syurga dan neraka, sebab ia tak termasuk dalam alam, kan, ia termasuk dalam bab akhirat. Jadi ketika itu alam ini akan berada dalam keadaan sunyi sepi. Kalau kita belajar dalam hadis qudsi, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada waktu itu Allah akan berfirman, mana, dalam bahasa Melayu lebih kurang, mana Fir'aun yang dulu mengaku sebagai raja, ya. Allah akan berfirman begitu. Allah akan tanya, mana yang hebat-hebat dulu, yang masih hidup seperti menongkat langit, yang semasa hidup menganggap dirinya yang paling hebat sekali, orang lain semua tak hebat belaka, yang dulu hidup di dunia buat maksiat, kan, makan rasuah, pecah amanah, seperti dia tak akan mati selama-lamanya. Mana? Kemudian Allah pun berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan hanyalah aku pada waktu itu. Wallahu alam, kan, kita semua dah hancur waktu tu, tak ada, kita tidak ada waktu itu. Jadi para ulama bincang dalam bab itu, jarak di antara kehancuran alam ini kerana kiamat dengan permulaan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua untuk kebangkitan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu diadili oleh Allah, itu jaraknya 50,000 tahun. Tapi kita tak rasalah, kita tak sedarlah, kan, sebab kita bukan berada di alam yang sedar waktu itu. Kita semua akan kembali ke alam roh. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat
Israfil untuk membunyikan sangkakala bagi yang kedua. Kemudian seluruh manusia akan tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Tumbuh, kemudian kita akan tumbuh hidup, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan ciptakan bumi. Allah akan ciptakan bumi dulu, Allah akan ciptakan bumi yang baru. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kembali manusia. Kemudian manusia pun digiring oleh para malaikat untuk menuju ke padang yang dinamakan padang mahsyar. Dalam perjalanan itulah ada di antara kalangan manusia itu yang berjalan sambil menunggang haiwan tunggangan. Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Golongan yang kedua ialah mereka yang akan berjalan menuju kepada mahsyar. Golongan itu adalah golongan yang beriman, dosa pun ada, pahala pun ada. Dia akan berjalan. Golongan yang ketiga ialah mereka yang akan berjalan dengan menggunakan muka mereka. Dan golongan itu adalah golongan orang-orang kafir dan munafik. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan muka mereka?" Maka Nabi pun berkata, Nabi bagi jawapan pendek. Nabi kata, Allah yang telah mengizinkan mereka berjalan dengan kaki, maka pada hari itu Allah akan mengizinkan mereka untuk berjalan dengan muka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu kelompok orang-orang kafir dan munafik, musyrik. Orang yang Islam, yang beriman, yang ada dosa, dia kena jalan kaki. Nampak macam seronok bunyi kan, jalan kaki kan. Tapi menuju kepada mahsyar yang kita tahu waktu itu matahari lebih kurang 2.5 km di atas kepala. Bukan sejengkal lah. Biasa kita dengar matahari sejengkal atas kepala kan. Kalau kita tengok rujuk bahagian perbahasan dalam bab akidah tu, matahari pada waktu itu berada dalam jarak lebih kurang 2.5 km. Matahari baru lah, bukan matahari lama. Bukan matahari yang ada sekarang. Matahari sekarang ni dah lama, dah terbakar lama dah. Kalau kita tengok dalam ilmu sains, ahli sains kata matahari ini dah semakin tak kuat bakarannya, kan? Macam itulah, macam pelita nak habis pelita nak habis dia punya minyak kan, lebih kurang begitulah. Ini maksudnya Allah akan ciptakan matahari baru, bumi baru, bumi yang masih lagi fresh kan. Waktu itu Allah akan bangkitkan kita semua, kita digiring kepada mahsyar, dan kita akan berada di padang mahsyar juga. Kalau kita tengok dalam perbahasan, selama lebih kurang 50,000 tahun. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Waktu itu bayangkan, sehinggalah kita akan jumpa satu hadis yang sahih menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar, sehingga manusia semua dah tak daya dah, tak mampu nak buat apa dah. Maka akan ada sekelompok manusia bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, minta tolong, wahai Adam, tolong doa kepada Allah supaya dipercepatkan urusan ini, dipercepatkan urusan di padang mahsyar ini. Nabi Adam kata apa? Aku tidak diciptakan untuk itu, aku tak mampu nak buat apa-apa. Kamu jumpalah Nabi yang lain. Pergi jumpa pula Nabi yang lain. Kita akan jumpalah semua tu, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Last habis Nabi Isa. Nabi Isa pun kata, kau jumpalah dengan Nabi Muhammad, cuba tanya kau kalau boleh tolong kan. Begitulah suasana di padang mahsyar tu. Kemudian kelompok manusia akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kata apa? Baik, aku akan berdoa dan memohon pertolongan daripada Allah. Nabi Muhammad akan berdoa kepada Allah, dan pada waktu itu Allah akan mengajarkan kepada Nabi satu zikir yang Nabi kata kepada para sahabat, aku tidak tahu zikir, aku tak boleh nak sebut zikir itu kepada kamu. Maksudnya masih ada lagi satu pujian kepada Allah yang Allah simpan khusus. Sekarang ni kita tahu pujian-pujian kepada Allah seperti la ilaha illallah tu zikir yang paling baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah kan. Apa benda semua tu, itu pujian-pujian kita kepada Allah. Rupa-rupanya masih ada lagi satu pujian yang Allah ajarkan kepada Nabi pada waktu itu, dan Nabi Muhammad kata, aku pun membaca pujian-pujian tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, datanglah ke hadapan, sekarang ni mintalah apa yang kau nak. Nabi pun minta
agar seluruh urusan manusia pada hari itu, terutama orang-orang yang beriman di padang mahsyar, dipermudahkan, dipercepatkan. Wallahu alam lah, tak disebut dipercepatkan tu berapa jadi cepatnya. Kemudian Allah pun kabulkan permohonan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mulalah dihisap. Barulah mula dihisap. Suasana itu adalah perkara ghaib yang wajib kita beriman. Hanya iman yang boleh merasakan suasananya. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, belajar hadis, belajar tafsir Al-Quran ni perkara yang paling menyeronokkan atas muka bumi ni, betul tak? Menghafaz Al-Quran ini adalah hiburan yang paling hebat untuk kita orang yang beriman. Belajar hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu permata bagi kita orang-orang yang beriman. Tapi sayang, semakin mendatang kepada akhir zaman, manusia semakin cintakan kepada hiburan-hiburan yang melalaikan. Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai satu keseronokan, sehingga kadang-kadang orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, anak-anak tahfiz sendiri pun boleh pula kata tension ustaz, ngaji ni, menghafal ni. Sebab itu kami main kompang, main gendang semua ni. Sebab itu kami duduk berkasidah ni, sebab mengaji tension. Kita heran. Sedangkan Allah dah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai manusia, hanya dengan ingat kepada Allah akan menjadikan jiwa kamu tenang. Ingat kepada Allah macam mana cara dia? Membaca Al-Quran, betul tak? Berzikir, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi manusia menganggap dengan nyanyi-nyanyi itulah yang akan menjadikan jiwa dia tenang. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah di antara kerosakan yang paling besar yang berlaku kepada masyarakat kita. Dan bila musim-musim cuti, kita akan berkhilaf dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khilafnya? Dalam kenduri kahwin sebagai contoh. Sedangkan ketika sahabat-sahabat mereka bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah cinta? Amalan yang paling Allah cinta apa? Nabi kata amalan yang paling Allah cinta ialah salat di awal waktu. Itu amalan yang Allah paling cinta. Sebab apa saya sebut kenduri? Sebab selalunya kenduri pengantin akan datang waktu solat zuhur lah, betul tak? Kalau tidak, tak adalah mak pengantin, bapak pengantin tanya ustaz boleh tak saya jamakkan solat ustaz? Sebab waktu zuhur, waktu pukul 1 sampai pukul 4 itu waktu tetamu VIP tu datang, orang ramai datang. Jadi takkan mak pengantin dengan bapak pengantin tak ada kat depan, ustaz boleh tak jamak dengan solat? Boleh, dia tanya soalan jamak. Kan? Sedangkan Nabi kata amal yang paling Allah cinta ialah salat di awal waktu. Tiba masuk waktu salat, patutnya dalam jemputan kahwin tu pukul 1, tengok sekarang ni azannya awal, betul? Sekarang ni zuhurnya awal. Tengok bulan bila kau buat, tengok zuhur je pukul berapa. Sekarang ni pukul 1 sampai 1.30 waktu salat berjemaah. Sepatut begitu, betul tak? Tapi pengantin waktu itulah dia sampai. Pengantin sampai bersolat dah lama tu. Lepas nanti lepas bersanding tu, bertepung tawa apa benda semua tu, dah terlibat juga dengan perkara yang haram sesengahnya kan. Kan dia baling beras kan. Ustaz Zahid Idul kata harus bertepung tawa kalau pengantin itu ayam. Sebab dia baling beras kan. Sebab hukum membaling beras itu hukumnya haram. Sebab membazir kan, beras tu dia baling pak baling pada kedua mempelai, tak makan beras tu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati ya, kalau jangan buat perkara-perkara yang begitu dalam majlis perkahwinan kita. Ia haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, membuang-buang beras. Sama juga masa kita buat cukur rambut. Dia sepatutnya cukur rambut kan, tapi ada setengah dia sebut cukur jambul. Cukur jambul je dia buang kan. Tak apalah. Yang masalahnya lepas dia cukur tu dia letak dalam apa? Kan dia letak dalam air kelapa. Air kelapa RM5 sebiji, jangan main-main. Dia letak rambut, mana ada orang boleh minum dah. Maka pembaziran itu hukumnya adalah
haram. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu benda-benda ni kita kena ambil berat. Walaupun nampak renyeh, nampak kecil, tetapi ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kan. Macam yang tadi itulah. Kan, macam yang tadi itu. Waktu itulah lepas dah bersanding apa benda semua, nanti nak pergi tangkap gambar pula, pergi Cyberjaya, Putrajaya, tempat-tempat cantik pula. Tak tahu bila nak solatnya tu. Sedangkan Nabi kata amalan yang paling Allah cinta ialah solat pada awal waktu. Ini di antara benda yang paling ramai kita langgar, solat di awal waktu. Kita melambat-lambatkan solat secara sengaja. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan perasaan cinta kepada Nabi, kita kena ikutlah benda-benda ni, betul tak? Yang kedua, Nabi kata amalan yang Allah cinta, yang kedua ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ni pun sama. Berbuat baik kepada ibu bapa, tengking mak, marah ayah, tengking ayah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu belum kerja. Kalau dah kerja, kena pula mak ayah duduk rumah dia, kan, dikira menumpang terus. Na'udzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, barulah Nabi kata amalan yang paling Allah cinta ialah berjihad pada jalan Allah, dengan maksud jihad perang, menumpahkan darah dan air mata. Na'udzubillahi min dzalik. Ni musim-musim Palestin kena serang ni, semangat kan gitu. Laknat untuk Yahudi, laknat untuk Zionis dan sebagainya. Tiba-tiba mak bapak di rumah kau tengking, tak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kau melewatkan solat, tak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kekuatan untuk kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bumi diratakan, kan? Pada waktu itu bumi diratakan. Kemudian pada ayat yang keempat, wa alqat ma fiha wa takhallat, yang bermaksud, dan apabila bumi diratakan pada ayat 3 tadi, kemudian pada ayat yang keempat itu, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Maksudnya bumi akan memuntahkan kembali orang-orang yang telah mati dan segala perbendaharaan yang ada di dalam perut bumi. Itu yang berlaku kepada bumi. Kita baca pada surah-surah yang pendek di bawah tu, kan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Tuh, kalau kita baca ayat-ayat tu sama juga dalam Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Gunung ganang akan menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan. Subhanallah. Dan hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hal itu kerana apabila sangkakala yang pertama ditiup, lalu keluarlah orang-orang yang telah mati ke permukaan bumi, dan bumi pun memuntahkan perbendaharaannya sehingga bumi menjadi seperti piring yang leper dan besar. Ya, sebelum kehancurannya tu, bumi itu pun jadi tak stabil. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Manusia yang hidup akan terpinga-pinga, ya. Akan dalam keadaan tertanya-tanya. Kena ingat, berlakunya kiamat ini berlaku dalam keadaan manusia semua dalam keadaan lalai dan leka. Mereka tak sedar.
Ialah memang tak sedar, sebab yang tinggal ketika berlakunya kiamat hanyalah orang-orang kafir. Orang Islam dah tak ada, orang beriman dah tak ada waktu tu, jangan risaulah. Selagi mana muslimin muslimat rahimakumullah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya, walaupun iman kita itu senipis kulit bawang, walaupun iman kita itu seberat timbangan zarah ataupun lebih ringan daripada itu, kita tidak akan merasai suasana kedahsyatan kiamat. Kiamat Allah khususkan hanya untuk orang-orang kafir. Pada waktu berlakunya kiamat itu sama seperti berlakunya bencana-bencana yang menimpa kaum-kaum yang terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Thamud, seperti penduduk Sodom, kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Lut alaihi salam. Sama, bencana itu menimpa mereka dalam keadaan mereka tidak sangka benda itu akan terjadi. Begitulah, sama dengan kiamat. Pada waktu itu orang kafir, tinggal orang kafir saja, mereka dalam keadaan lalai dan leka. Mereka saling berperang. Berperang sebab apa? Berebut harta. Muslimin muslimat, jangan ingat orang kafir nak berebut harta orang Islam je, sebab waktu itu orang Islam dah tak ada dah mati semua dah. Mereka bergembira, merayakan. Sebab bila orang Islam tu semuanya mati, kan kita belajar dalam hadis, akan last sekali Allah akan hantarkan kabus berwarna putih, dan kabus itu akan memasuki seluruh pelusuk muka bumi. Mana-mana orang yang ada iman dalam jiwa, dalam diri dia, bila disedut je kabus itu, dia akan merasakan satu kesejukan, kemudian dia akan mati. Semua bergelimpangan orang beriman ni mati. Kemudian orang kafir bila dah tengok begitu, dia seronok lah. Apa tak seronoknya? Masjid Setia Alam ni jadi dia punya. Masjid Setia Alam jadi dia punya. Tabur Masjid Setia Alam jadi dia punya. Duit-duit dalam bank tu semua dia. Tapi dia berebut pula, dia berperang sama sendiri. Yalah, bukan dia je, kelompok dia je yang nak, betul? Tak kafir lain pun nak juga. Akhirnya mereka berperang, sehinggalah manusia dah leka dan lalai daripada menyebut nama, tak teringat Allah, langsung dah habis. Bumi ini pun Allah Subhanahu wa taala datangkan hari kiamat. Bagi muslimin muslimat rahimakumullah, orang beriman ni dia kena takut satu kiamat je, iaitu kiamat kecil yang dinamakan sakaratul maut. Kita kena takut yang tu. Yang kiamat besar ni kita takutlah juga, memang kita takut, tapi kita tak akan menghadapi. Kita takut kiamat besar ni sebab nanti kita akan dibangkitkan, tu yang kita takut tu. Yang kita kena takut sekarang, yang kita kena konsentrasi ialah kiamat kecil, iaitu sakaratul maut. Sebab itu jangan lupa untuk berdoa. Selalu-selalulah berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami taubat sebelum datangnya kematian, wa rahmatan indal maut, dan kurniakanlah kepada kami rahmat ketika datangnya saat kematian. Ketika nyawa dicabut tu, bagilah rahmat kepada kami ya Allah. Boleh mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mati dalam keadaan mengesakanmu ya Allah, walaupun tak sempat nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Perbanyakkan doa ketika azan kerana dibuka pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء والحمد لله. Muslimin muslimat rahimakumullah, selesai azan adalah waktu mustajab doa. Jadi jangan lupa menambah-nambah doa, kerana itu yang disabdakan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian jadi warahmatan 'indal maut, maksudnya kita mohon rahmat kepada Allah ketika berlakunya sakaratul maut, ditarik nyawa tu kan. Dan kadang ada orang tak sempat nak mengucap la ilaha illallah, dia kena bom, memang nak sempatnya, kena tembak di kepala, ada sempatnya tiba-tiba kan. Kemalangan, mana sempatnya? Mungkin sempat sebut Allah, berdengung terus. Itu pun kalau mulutnya selalu menyebut benda yang baik, kerana benda yang keluar daripada hati tu, daripada mulut tu benda yang baik kan. Kalau suka maki hamun, hak tengah kemalangan tu dia tengah maki hamun juga, jadi keluar kan. Auzubillahi min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, dan keampunan daripadamu ya Allah selepas berlakunya kematian. Terpohon kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah engkau permudahkanlah kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Tapi kita pernah bincangkan sebelum ini, mudah tak mudah pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun merasai kesakitan seperti tikaman 300 kali mata pedang. Itu Nabi. Maksudnya kita takkan lebih daripada itu kurangnya. Kita tetap akan merasakan sama begitu. Cuma kita mohon Allah mudahkan, kerana kesakitan last kan, dalam final sekali itu, kesakitan menghadapi sakaratul maut adalah penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita nak mati pun, kita dalam keadaan sakaratul maut yang menyiksakan tu pun, Allah jadikan ia sebagai penghapus kepada segala dosa, agar nanti selesai perbicaraan kita tu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur pun senang, mendapat satu taman daripada taman-taman syurga. Di akhirat pun senang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Sebab itu bersyukurlah kerana Allah memilih kita sebagai kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebarkanlah keimanan ini kepada orang-orang kafir dan musyrik. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pelakon pimai-pimai tangtu pun dah kembali kepada fitrah Islam. Betul tak? Siapa sangka kan? Siapa sangka kan? Itu zaman-zaman kita muda-muda dulu lah kan, dah berumur kan. Siapa yang masih ingat pimai-pimai tangtu tu, tua lah tu maknanya.
kan? Dia kena sedar diri dah tua lah tu kan. Akhirnya kembali kepada fitrah Islam, tidak pernah terlambat sebagaimana yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekallah beliau dan mereka yang kembali kepada fitrah Islam sehinggalah ketitisan air mata dan darah yang terakhir. Begitu juga bagi kita orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada lahir lagi, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, demikianlah sedikit berita yang Allah berikan kepada kita berkenaan dengan kedahsyatan kiamat. Mudah-mudahan berita-berita ini menjadikan satu keinsafan kepada kita untuk tidak sesekali melawan Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berusaha untuk kembali kepada panduan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hanya mereka yang kembali kepada panduan Al-Quran yang sebenar, taat dan patuh 100% kepada perintah Allah dan mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selamat di dunia, bahkan akan mendapat keselamatan yang abadi di hari akhirat nanti. Cukup setakat itu untuk malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah, Engkau permudahkanlah bagi kami, ya Allah, akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari rezekimu yang halal lagi Engkau berkati. Ya Allah, Engkau permudahkanlah juga bagi kami akan segala urusan akhirat kami, sehinggalah kami, ahli keluarga kami, seluruh zuriat keturunan kami dan muslimin muslimat dapat masuk menjadi penghuni syurga firdausmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.